Nabi SAW berjumpa dengan orang yang marah. Nabi SAW berjumpa dengan orang yang tak kenal Nabi, tetapi Nabi SAW layan mereka macam biasa. Sebagai contoh, hadis yang masyhur berkaitan dengan sabar. Rasulullah jumpa dengan seorang perempuan yang menangis di atas kubur anaknya yang baru meninggal dunia. Nabi terserempak tengok jalan dengan para sahabat, dia pun tegur makcik ni, isbiri ittaqillah fasbiri. Wahai kakak, wahai makcik, takwalah kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan ni tak kenal itu Rasulullah. Dia toleh Rasulullah SAW, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi jauh daripada sini. Halau, engkau tak kena musibah macam aku. Banyak pula ayat. Tu terjemahan zaman moden. Tu bukan hadis yang bahasa Arab tadi tu. Banyak pula ayat. Kau tak kena, banyak pula cakap pergi jauh. Halau Nabi SAW. Nabi SAW tidak emosi. Nabi dah kena halau pun malulah. Oh, kalau kita marah, dia tak tahu kalau kita doktor. Cuba tengok pintu di kampus kat universiti pun normal doktor Dia tak kenal kita doktor. Adakah patut panggil pakcik? Saya tak pernah kahwin dengan makcik dia. Pakcik tanya sikit, pukul berapa? Pakcik tanya sikit, tahu tak bilik Ustaz Anhar? Saya berkata, bilik. Dia tanya bilik Ustaz Anhar, dia tak tanya Ustaz Anhar. Saya kata, tunjukkan bilik kan. Belok lepas keluar lift ni ujung bilik 21A. Dia pun masuk ke nak pergi bilik tu, buka pintu, kunci sebab tuan dia tak ada dalam saya kan tuan dia. Lepas tu saya pun datang dengan macho. Datang selamba je budak ni, tengok dia pun tak tahu lagi saya pun ambil kunci, buka. Mula. Confirm akhwat. Contoh, takkan kita nak marah? Rasulullah tak pernah berkata, "Kau tak tahu ke aku Rasulullah?" Tak. Rasulullah berlalu sabar. Kemudian perempuan ni dibisikkan oleh sahabat yang lain yang bersama Nabi SAW kat Rasulullah tu. Perempuan ni terkejut dan rasa bersalah, pergi rumah Nabi SAW. Dalam hadis inilah perempuan ini menyebut, dan kita tahu Nabi tidak ada pengawal di rumahnya. Terus ketuk pintu, bagi tahu pihak Rasulullah, minta maaf aku tak kenal kau. Rasulullah SAW pun jawab, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah sewaktu kamu ditimpa dengan musibah itu. Sebab dia ni menangis, macam tak redha dengan pemergian anaknya. Sebab tu ini Nabi ajar. Ini antara yang boleh kita ambil, jumpa dengan orang yang macam-macam, sabar. Tapi pada masa sama, luaskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkaran perlu kita cegah, yang ma'ruf perlu untuk kita sebarkan dan luaskan. Mudah-mudahan kita ejen kepada setiap daripada ayat Al-Quran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je lah komen saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Padat Ustaz cakap tadi. Kalau saya lah Ustaz, walaupun duduk di Mesir kan tadi, doktor kata, Mr. Hussein cakap tadi, awal Mr. Hussein dan Dr. Razak cakap tadi, kita duduk Mesir nampak lasak kan. Nampak agaknya apa tahu Mr. Hussein nampak, kami tak tahu. Agaknya mungkin di sekeliling kita kan. Tapi saya sendiri susah. Sabar untuk waktu pertama tu, kita kena tu susah. Tambahan lagi kalau kita punya tekanan kerja tu sangat banyak, mungkin kita dimarahi lagi, atau mungkin kita sendiri mempunyai masalah, maka sabar tu mungkin kita letak yang bawah. Maka saya nak mengajak kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, pada hari ini kita kena berlatih bersabar dengan karenah masyarakat Arab. Kerana apa? Nanti di Malaysia sedemikian lupa lah yang kita akan jumpa. Mungkin dalam bentuk yang berlainan, mungkin dalam bentuk yang mana orang yang lebih sopan, Allahu'alam tahu. Dan mungkin tak ada marah-marah macam orang Arab marah tinggi suara dia tinggi, high pitch tu sampai kita sakit lah, geredah telinga nak pecah, asal nak terkeluar. Geramnya kita dengan apa yang masyarakat Arab kat sini buat. Tapi bukan semualah, sedikit. Maka Ustaz sebut tadi, persiapkan diri kita. Pertama, bantu mereka.
Yang kedua, jangan giba. Dua perkara ini penting. Pasakkanlah minda kita, pasakkanlah hati kita. Kita kena ada niat untuk membantu. Kalau kita sekadar untuk memberi khidmat sebagai seorang doktor gigi, sebagai seorang ahli farmasi, disperse ubat habis, tengok gigi orang habis, tengok patient bagi ubat habislah kita. Maksud saya apa? Saham kita habis, berlalu begitu saja. Alangkah bagusnya kalau kita buat lebih daripada itu. Maka saya nak lontarkan soalan kedua pada Dr. Razia. Doktor, silakan dengan mic. Saya nak tanya soalan. Agak-agak doktor, masa zaman medical school dulu, enjoy tak? Soalan romantik tak? Enjoy tak dulu? Okay. Enjoy. Apa maksud enjoy? Okey. Takut dah saya. Kita nak tanya enjoy, apa maksud enjoy? Kan? Jadi rasa seronok ni kan, sebenarnya satu benda yang sangat subjektif. Kan? Ada setengah orang seronok tu bila dia dapat melansaikan masalah yang berlaku pada peringkat akut. Kan? Contohnya, di hari ni dia tak rasa seronok sebenarnya kan, tapi tiba-tiba dia sakit perut. Waktu cari toilet tak jumpa, itu jumpalah toilet, dapatlah pergi berak dekat toilet, kan tak? Lepas pada dia berak dia rasa seronok, enjoy. Kan? Satu benda yang sangat subjektif sebenarnya. Kan? Kita diajar kan, dalam kehidupan kita ni, setiap masa, setiap nafas yang kita sentuh ni, kita diajar untuk bersyukur. Alhamdulillah. Ya, bila kita bersyukur pada setiap masa, maka itulah enjoy kita yang sebenarnya. Ya, kalau tiba-tiba kita ni tersekat pernafasan, enjoy tak? Tiba-tiba, tak enjoy lah masa tu. Kan? Jadi kalau kita faham, pada setiap masa ni sebenarnya ada anugerah ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka sepatutnya kita rasa seronok, kita rasa enjoy. Alhamdulillah, hari ini saya banyak benda lagi yang saya tak settle. Hari ini banyak lagi ilmu yang saya tak dapat. Hari ini banyak lagi khidmat yang saya tak bagikan kepada orang lain. Kan? Jadi kita rasa ada peluang untuk bagi kita, untuk kita ni, kita buat sesuatu supaya kita enjoy. Dan of course sebagai manusia, ada masa-masa kita rasa seronok, kan? Kita tak ada rasa seronok sepanjang masa, kan? Satu benda yang pelik kalau kita seronok sepanjang masa. Orang seronok sepanjang masa ni, kalau dalam istilah perubatan dia panggil manic. Manic, Ustaz? Manic. Dalam keadaan manic, sentiasa manic. Dia rasa dia ni high, sentiasa dalam keadaan orang yang paling hebat sepanjang masa, kan? Yang seronok sepanjang masa. Tak ada orang dia akan rasa seronok sepanjang masa. Emosi manusia ketika dia rasa tinggi, ada ketika dia rasa rendah, ada rasa dia mendata saja, kan? Jadi sepanjang saya berada di dalam medical faculty, kan, perasaan bermacam-macam. Kan? Macam saya cerita semalam, saya memang asal-asal tak minat medical. Jadi bila masuk dalam bidang perubatan ni, kan, kita rasa macam ada sedikit keraguan. Ada rasa sedikit keraguan. Tapi lama-kelamaan rasa seronok tu makin lama makin datang. Dengan bantuan daripada senior-senior, Mr. Hussein, antara orang yang memberikan motivasi kepada saya. Kan? Antara orang yang terlibat dalam persatuan, memberikan motivasi kepada junior-junior ni, kita dapat semangat daripada senior-senior kita. Dan perasaan enjoy kita ni makin lama dia rasa makin bertambah, kan? Dan of course burden yang kita terima semasa kita belajar perubatan ni, kan, kadang-kadang menyebabkan kita mungkin kita tak mampu, kan? Jadi bersedia. Kalau in case katakanlah dalam satu ketika kita memang dah berikhtiar dan berusaha, kan, tetapi Allah berikan natijah yang sebaliknya, diuji dengan kegagalan, sabar, kan?
Jadi mungkin kegagalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya untuk memberikan peluang bagi kita untuk menambahkan lagi ilmu perubatan, kan? Dan inilah yang saya hadapi, kan? Yang saya cerita merupakan benda yang saya hadapi. Doktor pernah mengalami kegagalan? Orang lain habis dalam masa 5 tahun, saya habis dalam masa 6 tahun. Kan? Saya pernah gagal semasa saya berada di tahun 2 Fakulti Perubatan. Saya tak malu untuk bercerita. Saya tak malu untuk bercerita. Kan? Sebab apa? Sebab saya rasa saya dah berusaha, kan? Tetapi mungkin tak cukup. Usaha yang kita lakukan, kita adalah benda-benda yang kita rasa menyebabkan kita diuji dengan kegagalan tersebut. Tapi saya ambil benda ni sebagai satu benda yang positif, kan? Ramai actually di kalangan kawan-kawan saya ni yang gagal dalam peperiksaan, kan? Tetapi kita ambil ini sebagai satu benda yang positif. Dan Alhamdulillah, saya sekarang ni kalau grup WhatsApp ni, dia ada satu grup yang kita panggil sebagai geng repeat. Rasa nak masuk doktor. Rasa nak masuk. Geng repeat, nak masuk ya? Sebab apa doktor mesej cerita pula? Bukan doktor seorang je. Saya 2 kali repeat paper. Repeat paper boleh tahan lagi. Ni repeat year ni. Repeat year. Repeat setahun, kan? Okay. Jadi geng repeat ni saya rasa cukup special. Dia tak ramai dalam grup WhatsApp ni. Geng repeat ni ada lebih kurang dalam 20 orang saja, kan? Semalam rancak sikit dia punya WhatsApp dia tu macam-macam. Tak tahulah dia musim-musim dia Ustaz. Semalam Barack Obama pun request nak join lah. Apa lagi yang request nak join kan? Punya banyak tu. Semua ada request nak join Barack Obama. Dia ada musim dia lah. Ada yang Najib Razak pun ada minta nak join. Anwar Ibrahim lah. Jadi geng repeat ni bila saya tengok balik, kan, masa tu memang kalau kita imbau kembali semasa saya menerima result saya gagal dalam peperiksaan profesional pada tahun 2 tu, kan, kita rasa down sekejap. Kebetulan masa tu dalam apa yang kita lakukan malam tu memang kita rasa macam kita dah cuba tapi mungkin tak cukup. Jadi malam tu kita macam pergi masjid ke masjid, kan, tahu result semayang asar dekat masjid HKL, semayang maghrib dekat masjid negara, semayang isyak dekat masjid Kampung Baru. Ni kita imbau kembali apa yang kita buat, terutamanya pada bulan puasa, jelajah daripada masjid ke masjid. Dan kita sedih-sedih lah Ustaz, jangan sedih-sedih kan. Tapi bila dah hilang rasa kesedihan, di mana kita rasa benda ni adalah merupakan satu yang terbaik Allah berikan kepada saya, dan saya rasa insya-Allah kita ambil ini sebagai satu benda yang positif, kan, dan kita cuba memperbaikikan diri kita. Dan pada tahun 2 repeat tu saya rasa ya Allah, rasa seronok pula, kan, rasa seronok pula sebab kita belajar benda yang sama, kan. Jadi kita tambah sehingga kita rasa ya Allah, rupanya banyak ilmu yang kita tertinggal sebelum ni, kan. Jadi Alhamdulillah, ilmu yang saya ulang masa tahun 2 itulah yang saya rasa banyak membantu saya untuk menjadi bergerak lebih jauh, menjadi seorang yang lebih berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran saya sampai ke peringkat kepakaran. Dan di kalangan grup WhatsApp saya ni tengok bukan cara-cara orang. Ada kawan saya tu sekarang ni dah merupakan timbalan dekan di International Medical University IMU. Ada seorang tu merupakan pakar bedah saraf, merupakan pakar bedah tulang. Lepas pada dia dapat specialty, mungkin Mr. Hussein kenal Dr. Abdul Hadi. Dulu pernah bekerja di Hospital Sultan Nazira, pernah berada bersama-sama dengan kita di Hospital Sultan Nazira, dapat subspecialty bahagian ortopedik, bahagian spine surgery. Selepas 3 tahun berkhidmat di Hospital Kuala Lumpur, resign. Sekarang ni merupakan pakar bedah, perunding pakar bedah ortopedik di Hospital Tawakal Kuala Lumpur. Jadi mana-mana daripada Kuala Lumpur, kalau nak tengok geng repeat saya ni,
Pergi kat hospital Tawakal, macam Ustaz kata, tengok MD UKM, MMAC UKM ke, pakar ortopedik Abdul Hadi Awang, Abdul Hadi Hussein, orang Negeri Sembilan, kan? Ada pakar ENT, pakar ENT. Kalau dekat Bangi, dekat Bangi, seperti Bangi, ada nama Dr. Ahmad Zulkifli Rashidi. Ini ada merupakan geng-geng repeat yang bersama-sama dengan saya. Jadi kalau nak katakan kita ni enjoy sepanjang masa, kan, untuk kita ni berjaya dalam kehidupan, saya rasa sebenarnya kesedihan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya menjadi motivasi kepada kita untuk bergerak lebih jauh. Tapi secara kesimpulannya, secara keseluruhannya, selepas daripada saya berjaya di PIK di tahun 2, dan selepas saya merasakan bahawa sebenarnya satu benda yang untung, saya di PIK dapat ilmu yang lebih banyak dan dapat retain. Yang paling penting sekali adalah retain ilmu tu, kan? Retain ilmu tu yang menyebabkan saya rasa banyak ilmu-ilmu yang saya dapat di tahun 2 yang di PIK tu sehingga sekarang saya masih ingat lagi, dan saya rasa amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keseluruhannya selepas daripada itu saya mula rasa enjoy dari setahun ke setahun, dan saya rasa beban study yang saya terima selepas daripada itu saya dapat atasi, insya-Allah, dengan sebaik mungkin. Kita bukannya study seorang-seorang, kan? Dalam medical kita tak boleh study seorang-seorang. Kita kena ada plan, kita kena study in group. Kita tak mampu untuk habiskan satu buku Davidson ataupun Kumaklak yang tebal ni, kan? Tak mampu nak habis. So apa yang kita lakukan, kita buat secara berkumpulan. Dan ini adalah merupakan suatu kaedah yang saya rasa sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa ilmu yang kita dapat semasa belajar dalam bidang perubatan ini akan kekal. Ilmu perubatan adalah ilmu yang dinamik, yang bergerak sepanjang masa. Dia tak statik. Dan ilmu ni kita akan guna sepanjang hayat kita, sehinggalah kita menamatkan riwayat kita, kan? Dan ilmu perubatan yang saya rasa adalah merupakan satu ilmu yang cukup bagus, kan? Yang cukup bagus, yang insya-Allah kalau kita belajar betul-betul boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan enjoy dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Razi. Rupanya saya dah jumpa orang yang sama dengan saya. Sebenarnya itulah benda yang saya alami pada tahun 2 dan tahun 3 pengajian. Kalau sebelum ni memang rasa semua je perjalanan. Memang kita kata dekat sekolah menengah, sekolah rendah, kita lah student yang cerdik lah kira. Kalau tak student, tapi dia semuanya Allah mudahkan. Tapi bila masuk medical school, Allah uji dengan perkara-perkara seperti ini. Pertama kali tu susah nak terima keadaan ataupun kenyataan bahawa kita kena repeat paper. Betul lah. Kalau macam doktor cabaran lebih besar daripada saya. Dan saya bersyukur lah sebabnya repeat paper tu menjadikan saya orang yang cakna sekeliling. Rupa-rupanya ada je orang lain yang tidak bernasib baik seperti kita. Ada certain orang memang alatul ataupun terus je 1, 2, 3, 4, 5, 6 settle. Tapi ada orang diuji, kadang-kadang dia terjatuh. Ada sekali, ada 2 kali, ada 3 kali. Orang-orang macam ni ada kat sini. Kalau doktor nak tahu, memang mereka ada di dalam ni. Saya tahu. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sesuatu daripada apa perkongsian doktor tadi. Tak sempat saya nak tanya. Enjoy tu lepas tu nak bersedia macam mana? Doktor dah tahu semua. Enjoy ke tidak medical school dan apa persediaannya? Itu saya nak tanya sebenarnya. Tapi doktor dah bagi semua dah. Memang sampai habis lah tu. Kira padat lah. Terima kasih doktor. Dan kira saya sendiri pun terjaga daripada lena. Kiranya memang kalau bila diuji seperti ni, kita lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan betul yang macam doktor kata, saya lebih enjoy medical school saya selepas saya terjatuh. Bila bangun tu lebih manis lah kita kata pengalaman dia, daripada kita hanya manis sepanjang jalan, tak dapat lebih lah. Jadi kalau saya kata manis ni, saya dah dapat diabetes lah.
nak kata betapa manis ni perjalanan saya di sini. Dah diabetes lah, mungkin dah kena potong kaki agaknya. Macam tu, pertama manis ni pengalaman di Mesir. Jadi soalan yang seterusnya, soalan ni soalan cukup emas. Saya nak bagi pada Mr. Husin. Okay. Tadi kita dah tengok, ada sahabat kita kata dia tak ada cabaran. Ada sahabat kita kata ada cabaran. Dan saya pula kata saya pun ada cabaran. Dan kalau tengok tadi, ada isunya, ada orang ponteng kelas katanya tadi. Ada pula isunya, kalau Pak M nak tidur je kerja ni. Kalau B pula duk main bola je kat rumah. Bola kata dengan kanak-kanak tak tahulah betul ke tidak. Jadi ada macam-macam jenis orang. Dia pelajar di Mesir. Jadi dengan itu, adakah Mr. Husin optimis dengan graduan daripada Mesir? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni saya rasa memang cukup masuk lah. Cuba tak tahu berapa harga dia. Saya rasa untuk saya memberikan satu pandangan yang tepat, saya rasa mungkin agak susah. Kerana saya baru 2 hari datang ke sini. Dan saya tidak dapat sebenarnya melihat bagaimanakah sebenarnya realiti yang anda semua hadapi ataupun jalani di negara ini. Tapi saya datang dengan satu persepsi yang mungkin telah pun dibentuk oleh para senior-senior anda di hospital saya. Persepsi itu ialah seperti yang saya katakan tadi, ialah masalah kompetensi. Jadi kadang-kadang tu kita rasa cuak juga bila pelajar-pelajar ni datang ke hospital dan ada masalah-masalah. Tapi bila saya datang ke sini, sampai di sini, dalam 2-3 hari ni, saya rasa macam lain daripada apa yang saya persepsi yang dibentuk selama ini. Agak berbeza dan mungkin bertentangan. Saya tidak pasti sama ada orang yang saya jumpa ini sebenarnya orang yang cream among the cream, yang saya rasa sangat banyak potensi dan sangat berbakat. Contoh depan saya ni, sebelah saya ni, saya rasa satu contoh yang baik. Tapi itulah, apa yang saya jumpa ialah pimpinan. Jadi pimpinan mungkin kuat, tidak berapa ramai. Jadi saya tidak tahu bagaimana ahli-ahli ataupun yang lain-lain ini. Tapi saya dapat rasakan bahawa tidaklah jauh bezanya antara pimpinan dan juga ahli-ahli. Apabila ahli memilih pimpinan ini, sudah tentulah mereka memilih yang sama seperti mereka. Jadi saya tengok yang datang ke dewan ini pun sampai penuh. Jarang saya rasa, kalau saya di Malaysia, jarang yang boleh datang memberikan komitmen yang sangat baik seperti yang ditunjukkan oleh anda semua. Jadi itu adalah persepsi baru yang telah terbentuk apabila saya dalam 2-3 hari inilah. Dan saya berkongsi juga bincang dengan Razia, saya kata cara you all mengendalikan majlis ini pun sangat-sangat profesional. Kalau dibandingkan dengan cara mungkin doktor yang telah pun bekerja, saya rasa tidaklah sebaik anda semua. Sebab tu saya pun kata kat Ustaz, saya kata agaknya pemeram yang melatih awak semua dekat sini. Tapi ini merupakan satu standard yang tinggi lah, saya rasa, jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar lain. Dari segi pengurusan, dari segi saya dapat saksikan bila panel akademik yang memberikan tajuk pada saya pun saya rasa nak bincang pasal globalisasi. Allah, hebat dia Mesir ni. Saya pun tahulah sikit-sikit, tapi okeylah, dia dah masih satu cabaran pada saya ni. Terpaksa saya baca balik apa itu globalisasi. Lepas tu
membincangkan pasal transformasi kesihatan. Ini apa agenda mereka? Saya rasa memang, lepas tu kita tengok kat sini memang cita-cita memang tinggi. Oh, saya memang agaknya saya daripada UKM ni tak sampai tahap ni lah. Jadi saya rasa memang sangat kagum juga dengan anda semua. Tadi ada kata cita-cita nak jadi sebagai pengarah hospital, si TK kita ni nak jadi pengarah hospital. Saya rasa lah, kalau cita-cita nak jadi pengarah hospital, jangan letak cita-cita pengarah, kena letak cita-cita mungkin pengarah negeri. Kalau tak dapat jadi pengarah negeri, jatuh bawah sikit pengarah hospital. Kalau kita letak pengarah hospital, jatuh bawah sikit, mungkin jadi pengarah apa? Pengarah klinik je tu. Jadi cita-cita tu letak lebih sikit daripada yang kita nak buat. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi itulah apa yang saya nampak begitu. Cumanya saya rasa mungkin yang datang ke sini merupakan mereka yang orang kata mendapat keputusan yang baik, kan? Dapat keputusan yang baik. Dan saya dipahamkan ramai juga yang daripada sekolah-sekolah agama yang telah pun hafiz dan juga hafizah. Saya rasa mungkin itu yang agak berbeza daripada graduan kita daripada negara kita sendiri ataupun di luar negara yang lain. Jadi walau bagaimanapun, harapan saya ialah potensi yang ada ini hendaklah, orang kata, anda telah mempunyai asetnya, anda telah mempunyai apa yang perlu untuk berjaya. Cumanya ia perlu digilap, dibimbing dan perlu terus fokus kepada apa yang anda ingin jadi pada masa hadapan. Dan insyaAllah saya rasa bila saya berjumpa di sini, saya macam rasa bila balik nanti saya rasa sangat nak menolong senior-senior anda yang telah berubat di hospital. Tapi tiba-tiba rasa perasaan itu dan rasa sangat menolong. Saya rasa memang anda semua ada suatu matlamat yang saya rasa sangat murni dan besar untuk mengubah sistem kita ke arah yang lebih baik. Dan semalam Presiden kata anda mempunyai jumlah yang ramai. Kelebihannya ialah jumlah yang ramai, dan dilihat daripada ikatan persaudaraan anda semua tu, saya rasa macam ada kekuatannya di situ. Ada kekuatan di situ. Jadi saya rasa itulah. Kalau Dr. Razif nak tambah, saya tak tahu. Pada soalan ni mungkin boleh dijawab Dr. Razif juga. Boleh, silakan. Adakah Dr. Razif tu nampaknya optimis ke dengan kami? Kalau Ustaz nak tambah, tak ada masalah. Boleh juga. Kita bagi peluang. Okey, saya pun setuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mr. Hussein, kan? Okey, sebenarnya dia graduan daripada Mesin. Saya melihat dia ada niche area. Selepas 2 hari bersama dengan anda semua ni, kita dapat merasakan bahawa ada kelebihan yang ada pada graduan Mesin ni yang tidak ada pada graduan-graduan yang lain. Dan saya rasa mungkin juga di kalangan anda semua pun merasai ada benda yang berbeza berbanding dengan yang lain. Sebagai contohnya saya tanya, kan, kalau sebelum ni kalau kita tanya siapakah antara anda semua ni ingin menjadi Menteri Kesihatan, kan? Kalau saya tanya sini memang tak ada seorang pun yang angkat tangan, kan? Pasal biasa agak mustahil, kan? Tetapi saya lontarkan soalan, ada ramai juga dalam paling orang yang angkat tangan, walaupun ada yang angkat tangan macam ni, kan? Jadi saya nampak ada di kalangan anda semua ni yang bercita-cita untuk bergerak lebih jauh, kan? Ini adalah merupakan bagi saya suatu potensi yang boleh digilap, kan? Lepas tu saya sentuh bahawa dengan DG yang ada sekarang ni, yang lebih mesra kepada
isu-isu yang berkait dengan Islam dan kesihatan, kan? Dan saya rasa golongan ataupun grup yang mampu untuk menggerakkan hasrat oleh Datuk Dr. Hisham ni, saya rasa tidak lain dan tidak bukan ada dalam graduan daripada bumi Mesir ini. Datuk Dr. Hisham insya-Allah adalah merupakan orang yang ada kefahaman. Beliau juga merupakan bekas KAK, bekas pelajar daripada Kolej Islam Kelang, generasi yang lama-lama dari sini. Yang mana kalau kita lihat Kolej Islam kalau yang dulu-dulu tu adalah merupakan pelajar yang hebat-hebat, kan? Ramai juga di kalangan menteri-menteri, bekas-bekas menteri yang berasal daripada Kolej Islam. Dan Datuk Dr. Hisham adalah seorang daripada bekas pelajar Kolej Islam. Dan mungkin dia tak kata secara direct, kan? Dia tak kata secara direct. Tetapi kita lihat harapan yang cuba dia lontarkan kepada semua staf di dalam Kementerian Kesihatan ni, saya rasa dapat dimanfaatkan oleh doktor-doktor, oleh pegawai-pegawai pergigian, oleh farmasi yang berasal daripada bumi Mesir ini. Pasal isu-isu yang berkait dengan Islam, kan? InsyaAllah serba sedikit banyak ilmu yang dapat ditimba ni dipelajari di bumi Mesir ini, insyaAllah. Jadi bagi saya dapat merasakan yang 2 hari saya bersama-sama dengan ni, of course lah kebanyakannya yang saya kenal ni adalah merupakan pimpinan, kan? Kalau nak kata optimis ni, rasa kena buat interview lah, saya mungkin start petang ni kita interview 10 orang, baru kita boleh bagi satu pandangan yang lebih jelas. Tapi itulah secara keseluruhan saya dapat melihat adanya peluang yang sangat tinggi, dan saya yakin insya-Allah graduan daripada Mesir ni akan menjadi suatu aset yang penting di dalam Kementerian Kesihatan insya-Allah. InsyaAllah, amin ya Rab. Ustaz tidak tahu kan? Tak tahu. Ya. Bahaya. Okey. Bahaya. Kenapa saya Ustaz di Mesir, kan? Tak apalah. Nanti kan cakap optimis lah Ustaz. Tak apa, nanti kalau Ustaz cakap tak optimis pun bimbang juga tu. Orang marah Ustaz. Jadi lepas ni Ustaz keluar, adalah terkena. Bahaya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Razil dan juga Mr. Hussein sebab memberi satu harapan kepada kita. Berbunga-bunga saya kat depan ni. Orang duk puji saya, tunduk malu. Gitu. Tapi saya harapkan pujian tu bukan semata-mata pujian, tapi doa buat kita. Doa supaya semua orang di depan ni, di hadapan saya, sahabat-sahabat ni, insya-Allah akan memurnikan, akan merealisasikan harapan doktor dan juga ustaz di hadapan kita. Maksudnya bukan sekadar semangat dalam diri masing-masing, tapi biarkan semangat itu menjadi satu kefahaman yang kita pegang. Biar kefahaman itu kita bawa ke Malaysia dan kita realisasikan. Jangan sekadar semangat yang kita tinggal di belakang, lepas kita naik kapal terbang, meninggalkan Mesir. Tidak begitu. Jadi saya harap saya pun akan buat perkara yang sama lah, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, saya nak buka kita punya sidang dewan kita untuk soalan dan jawapan. Q&A lah, senang dan mudah kita. Mana sahabat saya berdua? Saya dah tak nampak dah tadi. Pak Ain mana Pak Ain? B? Okey. Kita nak buka mungkin kepada 4 ataupun 6 orang. Kita buka untuk mereka tanyakan soalan dan insya-Allah panel di hadapan akan jawab. Tapi saya mohon untuk sahabat-sahabat yang sangat hebat di hadapan ni, seringkas mungkin, sepadat mungkin untuk kita bagi masa pada panel kita jawab dengan lebih panjang lebar. InsyaAllah mungkin kalau nak bahagi 3 ikhwah, 3 akhwat ataupun mungkin sesiapa yang volunteer nak bangun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amira Sofiaci binti Syamilci, tahun 3 perubatan, Mahasiswa Manchester. Saya ada satu soalan kepada panel.
Saya dapat confirmation. Amira, sebentar. Ya. Amira nak tanyakan kepada siapa, boleh spesifikkan. Okey, saya tak kisah siapa-siapa saja yang boleh jawab. Okey. Saya dapat satu berita lah daripada senior-senior yang dah menjadi HO. Mereka mengatakan ada sesetengah MO diorang mengajar HO untuk bila kita merawat pasien, jangan kita ada perasaan kesian dengan pasien tu. Jadi saya nak minta pandangan doktor lah, doktor ataupun ustaz untuk menjawab pandangan mengenai statement ni. Terima kasih. Seterusnya, kita kumpul soalan dulu, nanti kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada saya di Universiti Al-Azhar Perubatan. Jadi soalan tujukan kepada Fadil Ustaz Al-Harapi. Nama siapa? Maaf, tak jelas. Amirul Azmir bin Asmari. Amirul. AZMIR. Okey, soalan kepada Fadil Ustaz Al-Harapi. So tadi Kak Ajat tak bagi Ustaz respon pandangan optimis. Dia nak tanya Ustaz, apakah pandangan Ustaz tentang mahasiswa Mesir berdasarkan pengalaman Ustaz tinggal 8 tahun di Mesir? Sebab ada kawan-kawan yang sedang dan kita tinggal sekali satu bilik dengan punya Islam dengan medik. Jadi pandangan Ustaz lebih tendus sebab dia tahu hakikat sebenar perangai-perangai Raja Mesir di sini. Dan apakah pandangan Ustaz dan optimis tak optimis itu nombor 2. Tapi yang pertama, apakah Ustaz punya pandangan peribadi sendiri kepada pelajar-pelajar medik, tak kisahlah dentis maupun pergigi atau dentis sama dalam bagian dentis, farmasi, medik. Dan berdasarkan pengalaman Ustaz dengan kawan-kawan Ustaz sebelum ni, pengalaman kawan-kawan Ustaz yang sebest dengan Ustaz, dan bila dapat Malaysia macam mana pula mereka di Malaysia yang medical ni, yang punya medik ni. Dan apakah pandangan Ustaz optimis Ustaz terhadap dan harapan Ustaz lah kepada kami supaya tak mengulangi kesalahan ataupun macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Nur Atikah binti Muhammad Al-Ghazali. Siti Nur Atikah binti Muhammad Al-Ghazali, tahun 3 Perubatan Al-Azhar. Soalan saya di sini, seperti mana yang kita tahu, rawatan perubatan ada banyak bentuk. Contoh, perubatan yang kita belajar sekarang adalah salah satu rawatan yang diberikan untuk merawat pesakit. Contoh perubatan lain seperti homopati ataupun perubatan Islam, dan banyak perubatan lain lah. Dan seperti mana yang saya tahu, 3 perubatan ni adalah yang paling besar. Perubatan yang kita aplikasikan sekarang iaitu perubatan dengan ubatan. Yang kedua perubatan homopati, dan yang ketiga perubatan Islam. Jadi pada pandangan doktor, sama ada Mr. Hussein ataupun Dr. Razin, apakah pandangan doktor tentang perubatan Islam dan perubatan lain ni? Dan adakah kita sebagai doktor, apabila kita merawat pesakit nanti, adakah patut kita menggalakkan ataupun menasihatkan kepada pesakit kita untuk mencuba rawatan-rawatan alternatif lain ini? Itu soalan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An Syahmin bin Zaini, pelajar soalan pertama saya tujukan kepada Doktor Wan Syahmin. Wah, Syahmin. Wan Syahmin. Min Syahmin. Wan Syahmin. Baik, soalan pertama saya tujukan kepada Doktor. Apakah persediaan dan cabaran bagi seorang doktor, lelaki maupun perempuan, dalam kehidupan berumah tangga, ekonomi serta didikan anak-anak suatu hari nanti? Kerana kalau kita fikirkan, kita akan sibuk. Jadi bagaimana perhatian pada pendidikan anak-anak itu sendiri? Kalau kita nak buat sampai jadi seorang pakar itu, masa pun boleh katakan 10 tahun, 20 tahun. Jadi fokus kita pada anak-anak, pendidikan anak-anak itu macam mana? Itu pertama. Kedua, saya nak tanya pada Ustaz, hari ini cabaran menjadi seorang doktor ini lebih, dan fokus ni kepada, saya rasa lebih kepada Mesir. Kerana kalau kita lihat hari ini, cabaran pertama bila menjadi seorang doktor, kita akan terlibat dengan dinamakan istilah sekarang perubatan Islam, yang mana terlibat dengan jin, syaitan. Jadi bagaimana kita nak kata integrasi antara
perubatan Islam itu dengan perubatan yang kami lalui sekarang. Kerana kadang-kadang kita rasakan itu adalah perubatan yang sedang berlaku tu di luar jangkaan kita sendiri. Jadi macam mana kami untuk bersedia menghadapi benda ni? Sedangkan kalau nak berubat setan jin tak ada ilmu berkenaan itu, tapi macam mana kami nak bersedia? Dan bagaimana juga kami nak integrasikan antara perubatan yang ada sekarang dengan perubatan yang diamalkan oleh Ibn Sina serta orang-orang yang terdahulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Anis Zarina binti Zarini, tahun 5 Perubatan Kahirah. Saya ingin ajukan soalan saya kepada Mr. Hussein. Soalan saya, seperti mana yang kami lalui di Mesir, seorang ketua jabatan atau ketua departmen adalah seorang profesor yang sudah berpengalaman. Saya kira beliau ataupun profesor tersebut akan mengajar, pada masa yang sama akan mempraktikkan ataupun berada di ward. Jadi persoalan saya, berdasarkan lawatan salah seorang daripada dekan, timbalan dekan Universiti Kahirah ke Malaysia mengatakan bahawa sistem kesihatan di Malaysia masih memerlukan kepada suatu perkembangan. Dan kita kata di Mesir, seperti yang saya kurang ingat, adakah daripada presentation Mr. Hussein atau Dr. Razin, di Mesir sejarah perubatannya cukup lama. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Mr. Hussein, apakah perkembangan perubatan yang dijangka akan berlaku di Malaysia sekiranya ingin dibandingkan dengan sejarah perubatan yang saya kira hebat yang berada di Mesir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Soal Arifan Hazmi berituan perubatan isi Tiongkok. Okey, ada sebuah soalan saya khususkan kepada Mr. Hussein. Sebelum tu nama sekali lagi? Zul Arifan Hazmi berituan. Zul. Ya, saya. Okey, soalan pertama saya khusus dua soalan untuk Mr. Hussein. Pertama, kita dapat lihat di Malaysia banyak ubatan-ubatan yang saya kira macam kurang kawalan. Kalau kita dalam Facebook pun kita masalah. Okey, kalau dalam Facebook pun macam-macam ubatan. So macam mana kita as doktor, tapi kadang kita sendiri tak dapat nak kawal ibu bapa kita sendiri ataupun saudara mara kita sendiri tentang ubat-ubatan ni. So macam mana kita nak nasihat diorang untuk ubat-ubatan ni lah. Okay. Ya, apa isunya ubat-ubatan tadi? Ubat-ubatan yang sekarang kan banyak yang tak terkawal. Macam-macam jenis ubat yang ubat-ubat yang ajaib boleh merawat berbagai penyakit. Syakli dengan Herbalife, lebih macam tu kan? Yes, dan sebagainya lah. Okey, baik. Okey, untuk soalan kedua, sekarang ni secara kalau kita dapat lihat dalam semalam statistik kena dengan pakar, mungkin dikatakan tak ramai yang berpakar. Dan mungkin boleh spesifik Dr. Mr. Hussein nasihatkan, mungkin ada yang sampai macam mana, apa sebenarnya yang boleh jadi pemakin untuk kita ambil ataupun nak terus belajar sampai kadang orang dah sampai MO ni betul dah give up, dah tak nak belajar. Maksudnya rasa macam cukuplah sampai MO dah rasa macam dah tahu belajar medik ni, dah rasa macam dah letih sangat. So tak nak belajar lagi. Mungkin Dr. Mr. Hussein boleh bagi satu perangsang untuk orang terus bukan setakat habis sampai MO, tapi mungkin sampai habis spesialis ataupun ambil spesialis. Terima kasih. Saya fikir sudah 6 orang. Boleh ringkaskan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Fatin Amalina Afifah binti Buaya, tahun 3 Perubatan Mansura University. Soalan saya ringkas, apa pendapat bagi ketiga-tiga panel yang saya hormati di atas? Apa pendapat bagi penglibatan pelajar perubatan yang sememangnya kita tahu sibuk dengan belajar kan, dengan persatuan? Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua penyanyi soalan. Kak, boleh tanya, ada seorang lagi nak tanya? Boleh kan? Soalan lagi? Ke tak boleh? Kita hold dulu. Nampaknya kita kena hold ke penting? Tak tahu. Mungkin kalau ada masa tadi mungkin. Mungkin lah.
Bani. Mungkin kita jumpa doktor secara personal untuk dapatkan jawapan. Jadi saya kumpulkan soalan, ada 7 soalan semua sekali. Nampak tak cukup masa kita ni. Tapi insyaAllah doktor dan juga ustaz akan jawab secara inilah, ringkasan padat insyaAllah. Bagi soalan pertama daripada saudari Aminah, kalau katanya MO ni kering jiwa lah kita kata. Katanya MO pada para HO, kita kena keringkan jiwa kita merawat sakit. Betul ke tidak macam tu? Saya nak lontarkan pada Dr. Azim mungkin. Boleh? Dan juga seterusnya untuk rawatan lain-lain daripada perubatan biasa. Secara contohnya ialah homeopati. Jadi macam mana? Apa pendapat doktor tentang itu? Dengan 2 soalan ini saya lontarkan kepada Dr. Azim. Silakan. Kita tambah satu lagi boleh? Boleh? Tambah satu lagi. Tambah satu lagi daripada Syafiq, yang macam mana kita untuk kita uruskan rumah tangga, anak-anak dan orang sekitar kita bila kita dah sibuk dengan kerjaya. Betul. Ikutlah doktor lelaki ataupun doktor perempuan. 3 soalan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sentuh bab kerjaya dulu. Okey, sebenarnya bila kita mencuri dalam bidang perubatan, kita telah sedia maklum bahawa kehidupan sebagai seorang doktor adalah merupakan satu kehidupan yang agak mencabar. Dalam ramai-ramai ini, berapa orang yang rasa kehidupan sebagai seorang doktor adalah merupakan kehidupan yang tenang? Boleh kalangan tak? Siapa akan expect bahawa doktor akan berjaga malam? Cuba kalangan. Allahu Akbar. Siapa yang akan expect doktor bekerja masuk pukul 8, balik pukul 4? Angkat tangan. Ada juga rupanya yang doktor ni akan balik start kerja pukul 8, balik pukul 4. Tapi kefahaman kita tentang kerjaya perubatan ni sebenarnya membantu kita untuk prepare kita punya minda. Apakah yang akan kita lalui pada masa-masa yang akan datang? Jadi kalau kita dah bersedia dari segi minda bahawa inilah kehidupan kita pada masa yang akan datang, bermula daripada houseman, terutamanya peringkat houseman, satu peringkat yang sangat mencabar. Saya dulu setahun saja, tetapi cabaran-cabaran yang berbeza. Sekarang ni 2 tahun, dan mungkin cabaran yang agak berbeza berbanding dengan zaman kami dulu yang setahun peringkat houseman. Kan? Jadi kalau kita faham bahawa peringkat houseman dan kerjaya sebagai seorang doktor itu sendiri adalah merupakan suatu kerjaya yang mencabar. Bukan setakat dia akan mencabar minda kita, mencabar perasaan kita, mencabar emosi kita, dan juga memberikan suatu cabaran kepada fizikal kita juga sebenarnya. Kan? Jadi kalau kita faham benda ni, insya-Allah kita akan ada mekanisme macam mana kita nak hadapi. Saya ambil contoh. Pada sebelum saya resign daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ada seorang houseman di Jabatan Perubatan. Dia ingin berjumpa dengan ketua jabatan pada masa tersebut. Saya nampak dia dalam keadaan yang agak depres. Doktor biasanya akan kenal raut muka seseorang tu dia depres. Ada dia punya ciri-ciri bagi orang yang depres. Kan, kita dah lihat dengan kerutan muka dia, dengan bentuk kening mata dia, dengan mulutnya, dengan mimik muka dia, kita dapat kenal bahawa dia depres. So saya punya impression bagi doktor perempuan tu adalah merupakan dia dalam keadaan tertekan. Kan? Jadi saya bertanya kepada beliau, kan, apa yang menyebabkan kamu nak jumpa HOD hari ni? Nampak muka stres, kan? Ni kebetulan HOD ward saya sendiri, kan? Okey, dia kata saya nak minta kebenaran untuk resign, nak jumpa dengan ketua jabatan untuk menyatakan hasrat saya nak resign daripada menjadi seorang doktor. Kan? So saya tanya sebab apa?
Sebab saya rasa saya dah tak sanggup lagi dah untuk bekerja sebagai seorang doktor. Sebab apa? Sebab adalah reason yang diberikan olehnya. Antaranya faktor ni lah, faktor ni kan. Okey, saya rasa masalah kerja yang begitu sibuk sehingga kadang-kadang kita rasa kita tak mampu memberi masa untuk berhubung dengan keluarga dan sebagainya. Adakah ada dalam pengetahuan? Ya, dah ada dah. Kan? Dan dulu pernah tak kita diajar macam mana? Dah ada dah. Tapi mengapakah kita tak mampu untuk buat sekarang ni? Saya pun tak tahu lah doktor. Okey. Dulu pernah ada tak? Ada usrah. Dia kata ada. Dulu pernah amalkan tak zikir-zikir harian? Istiqamah tak dalam bacaan Al-Quran? Ada tak buat perjumpaan di kalangan sahabat-sahabat bagi tazkirah dan sebagainya? Regular tak? Ya, ada, semua ada. Maksurat hari-hari. Okey, sejak anda bekerja sebagai seorang doktor, adakah benda ini diteruskan? Ataupun paling kurang ada dalam seminggu tu ada usaha? Setakat ni rasa saya macam tak ada masa. Inilah kesilapan dia. Kita buat sesuatu masa kita student dulu, kita punya harapan inilah yang merupakan senjata kita sebagai seorang mukmin. Tapi mengapakah bila kita masuk dalam alam pekerjaan, kita tak gunakan senjata ini untuk memberikan semangat kepada kita? Saya rasa paling kurang baca Quran setiap hari dan cuba amalkan doa maksurat. Dalam doa maksurat itu sebenarnya banyak doa-doa yang akan memberikan kepada kita semangat untuk kita menghadapi situasi dalam keadaan yang sangat tertekan. Kan? Lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit saya memberikan nasihat-nasihat dia. Kan? Lepas tu saya resign daripada Uniza. Saya jumpa lagi sekali, doktor, terima kasih banyak-banyak doktor. Tu yang dia cakap. Dan muka dia saya rasa memang cukup ceria. Kan? So maknanya, ya, saya dah mula kembali kepada fitrah saya semasa saya berada di zaman student. Saya dah mula dapat membaca Quran secara regular dan saya dah mula dapat beramal dengan zikir-zikir maksurat. Terima kasih banyak-banyak doktor. Nampak tak? Kan? Jadi kalau kita nak kata kita nak cuba dapatkan ketenangan dengan mengurangkan beban kerja ni agak mustahil. Kan? Okey, itu adalah satu benda yang saya nak tekankan di sini. Dan yang kedua, kefahaman kita tentang kerja kita ni sepatutnya dimiliki oleh semua. Kan? Sama ada mahasiswa atau mahasiswi. Kesibukan bila kita berumah tangga nanti sepatutnya difahami oleh semua orang. Kan? Jadi bagi saya personally, kan, bukan kata nak campaign Ustaz. Semalam ada dah borak dengan sebahagian. Saya rasa orang yang lebih memahami kerjaya doktor, terutamanya di kalangan mahasiswi, tak ada orang lain yang lebih memahaminya adalah doktor juga. Kan? Jadi bagi saya adalah merupakan suatu kewajaran bagi doktor kalaulah dapat bersama-sama dengan pasangan yang juga merupakan seorang doktor. Kerana dengan adanya pasangan doktor dengan doktor ni, walaupun kita tahu kan cabaran yang akan dihadapi oleh mereka ni agak besar, tetapi ini adalah merupakan satu kekuatan sebenarnya. Doktor dengan doktor adalah merupakan sinergi. Kan? Saya alhamdulillah bersama dengan isteri saya juga merupakan seorang doktor. Sama-sama ambil master pada tahun yang sama. Sama-sama sibuk dengan peperiksaan. Kan? Tapi kita ada kaedah macam mana kita nak hadapi kesibukan, stres semasa kita belajar ni. Kita ada kaedah macam mana kita ada perbincangan di antara suami dan isteri. Macam mana kita nak hadapi suasana yang agak stres pada masa kita sambung ke peringkat sarjana. Kan? Dan kita faham peranan kita sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak. Kita faham di sana ada tanggungjawab kita kepada anak-anak. Masa bersama dengan anak-anak ni sebenarnya sudah memadai bagi kita sebagai seorang doktor. Saya balik kadang-kadang pukul 5, pukul 6. Pukul 10 malam anak-anak dah nak masuk tidur. Cuba bayangkan yang kita nak berehat sekejap, nak mandi, nak solat dan sebagainya,
Kan? Banyak mana masa yang kita ada untuk bersama dengan keluarga. Kan? Tapi saya terdengar akan kata-kata pada motivasi. Bukannya masa, lama mana masa yang kita perlu peruntukkan untuk anak-anak, tetapi banyak manakah masa yang berkualiti yang kita bekalkan, yang kita ada bersama-sama dengan anak. Inilah yang penting. Mungkin 1 jam ataupun 2 jam kita bersama-sama dengan anak, tapi dalam masa yang berkualiti itu lebih memberikan kebaikan pada kita daripada 1 hari kita bersama dengan anak-anak tetapi kualiti dia tidak ada. Dan insya-Allah dengan berkat doa kita, usaha kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan bantu kita. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kan, insya-Allah kalau kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa yang sama kita teruskan usaha-usaha kita membantu orang lain, di sana akan ada keberkatan. Insya-Allah Allah akan tolong kita, akan bantu kita. Jangan risau. Doktor nak kahwin dengan doktor perempuan, jangan risau, teruskan. Dan saya rasa tidak ada yang sebaik-baik pasangan kepada seorang mahasiswi perubatan selain daripada mahasiswa perubatan itu sendiri. Campaign sikit kan. Tapi saya rasa tak ada ni kan. Itu bantulah mahasiswa perubatan, bantulah doktor-doktor di kalangan muslimat kita. Ni ramai ni doktor muslimat kita yang semangat ni kan. Jadi kalau tak ada lah golongan lelaki rijal yang bersemangat untuk support naik bersama-sama memperjuangkan apa yang dihasratkan semasa berada di kampus ni, tak ada orang lain lah kan, tak ada orang lain lah. So you all sendiri lah. Okey, harap untuk yang pertama yang tu. Yang kedua, kita ni hendaklah rasa kering dalam merawat pesakit. Sebenarnya dia ada istilah yang kita gunakan, empathy. Empathy bukannya simpati. Empathy. Simpati ni kalau kita terlalu mengambil pendekatan simpati kan kepada pesakit dalam kita membuat rawatan, menyebabkan banyak benda tak jalan. Contohnya kan, doktor tak payahlah tepuk doktor kan, anak saya sakit. Memang sakit kan, dah tak apa, kesian kan. Okeylah, kesian. Tak ada kesian, simpati kan. Tetapi kita terpaksa cakap bahawa memang sakit, tapi insya-Allah kita akan berikhtiar untuk mengurangkan kesakitan. Okey, ini adalah merupakan kaedah rawatan yang terbaik kan. Tapi selepas kita memberikan penerangan yang detail berkenaan dengan apa-apa kaedah rawatan yang kita nak sampaikan kan, walaupun dia terpaksa mengambil sedikit risiko tentang kesakitan yang dia akan alami dengan kaedah perubatan yang kita buat ni, tapi dia decide, dia membuat keputusan bahawa saya tak nak juga teruskan, terpulang. Kita sebagai seorang doktor, kita tak mampu untuk memaksa orang untuk menerima rawatan, tapi kita boleh memberikan jalan kepada mereka dengan perbincangan. InsyaAllah setakat ni lah yang saya, bila kita lakukan perbincangan dari hati ke hati secara detail, kita ceritakan tentang risiko, tentang kaedah rawatan, tentang risiko, tentang kemungkinan komplikasi-komplikasi yang akan berlaku, ramai di kalangan pesakit dan juga keluarga akan bersetuju dengan kaedah rawatan kita. Jadi apa yang dikatakan tadi itu sebenarnya mungkin diterjemahkan secara kasar lah. Kita ni adalah berhati kering dalam merawat pesakit. Sebenarnya it's not that yang kita sebenarnya, tapi kita mesti ada empathy. So empathy ni kita rasa inilah yang kita nak rawat kalau ini dah merupakan mak kita, merupakan ayah kita kan. Sakit memang kita akan hadapi, tetapi ini dah merupakan yang terbaik. Empathy tetapi bukan semata-mata simpati. Dan yang ketiga iaitu berkenaan dengan perubatan yang selain daripada perubatan yang kita ada sekarang ni kan. Okey, nasihat saya, kita sekarang ni berada di dalam bidang perubatan yang dikenali sebagai allopathy. Perubatan allopathy, perubatan moden kan. Sebab kita lihat banyak kaedah-kaedah moden